ROS lulus pindaan perlembagaan bersatu. Suhaili dakwa 6 ahli bersatu sokong kerajaan perpaduan selamat dari digugurkan. Didakwa kenyataan berbaur fitnah, Akmal diminta diambil tindakan. Perdana Menteri bidas Wakil Rakyat PN bertikai usaha kerajaan baiki dasar negara. Pemuda MCA Templah Ahmad Zahid umum BN tidak akan bertanding di PRK KKB. Datuk Seri Anwar gesa majikan beri bonus raya bagi ringankan beban pekerja. Jawatan kuasa PAS didakwa permainkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan bersatu yang dibuat pada Perhimpunan Agong Khas EGM parti itu 2 Mac lalu. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata ROS sudah meluluskan pindaan terbabit yang membolehkan parti itu mengambil langkah seterusnya untuk mengosongkan 6 kerusi parlimen sekaligus diadakan pilihan raya kecil. Beliau berkata dalam satu hantaran melalui media sosialnya, ROS telah meluluskan permohonan pindaan perlembagaan bersatu yang membolehkan kami mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen yang telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata langkah seterusnya adalah mengosongkan kerusi-kerusi mereka ini untuk PRK peringkat parlimen. Beliau turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang antara lain menyebut pindaan terbabit diluluskan dan boleh dikuatkuasakan mulai 1 April 2024. Surat itu ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan Datuk Muhammad Zulfikar Ahmad berdasarkan Akta Pertubuhan 1966. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti itu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Keputusan itu dibuat pada EGM selepas perwakilan Bersatu yang hadir sebulat suara menyokong usul meminda perkara 10 perlembagaan parti. Pindaan itu dilakukan selepas 6 ahli parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam situasi yang sama, Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mendakwa beliau serta 5 Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu mengosongkan kerusi walaupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia telah meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Bercakap kepada satu berita portal, Suhaili berkata ini kerana menerusi notis kelulusan JPPM dikongsi pemimpin Bersatu menunjukkan pindaan itu hanya berkuat kuasa 1 April sedangkan mereka menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar dari sekitar Oktober hingga Januari lalu. Bagaimanapun, Suhaili berkata beliau akan menunggu surat daripada Bersatu dan keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung kedudukannya. Pada masa ini, beliau masih teguh dengan pendiriannya untuk tetap sokong Datuk Seri Anwar. Seorang senator bertanya mengapa Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh masih belum disiasat kerana menghasut selepas memuat naik gambarnya memegang pedang di Facebook. Catatan yang berbunyi, walau apa pun yang menimpa, kami tidak akan berganjak dengan pendirian kami. Biar mati berdiri daripada hidup melutut. Dan Akmal telah memuat naik gambar itu pada 14 Mac yang diambil semasa lawatan ke Jepun baru-baru ini. Ilian Kerr persoalkan mengapa Akmal tidak disiasat atau diberi amaran walhal Lim Kit Siang disoal siasat semata-mata kerana menterjemahkan perlembagaan. Hantaran Tilian Kerr di platform media sosial X berkata, antara kesalahan dalam akta hasutan ialah mengeluarkan kata-kata yang boleh mencetuskan kebencian antara kaum dan sebagainya.
Pada Disember tahun lalu, Bukit Aman mengesahkan pihaknya akan mengambil kenyataan Lim berikutan komen dibuat di blognya mengenai sama ada seorang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rusdi Isa berkata, Lim menyentuh isu perlembagaan. Lim berkata beliau dituduh melakukan provokasi tetapi menegaskan bahawa ia bukan niatnya. Di Dewan Negara, T turut membangkitkan kebimbangan mengenai hasutan ketegangan kaum melalui media sosial di mana Pemuda Bersatu dan PKR juga menegur tokoh politik ini yang dituduh menghasut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Ahli Parlimen Pembangkang yang mempertikaikan usaha kerajaan memperbaiki dasar negara termasuk penyasaran subsidi dan skim pencen. Katanya beliau kecewa kerana usaha kerajaan itu dikaitkan dengan dakwaan ada Ahli Parlimen Perikatan Nasional kini tergolong dalam kumpulan B40 kerana tidak dapat peruntukan. Pada 5 Mac lalu di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman mendakwa ada wakil rakyat PN tergolong dalam kumpulan B40 susulan tindakan kerajaan menafikan hak peruntukan wakil rakyat pembangkang. Katanya situasi itu berlaku disebabkan mereka terpaksa berkongsi allowance diterima dengan rakyat yang memerlukan bantuan. Datuk Seri Anwar berkata walaupun kenyataan itu tidak benar sama sekali, namun ia masih diterima penyokong pihak lawan. Pengumuman dibuat pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN tidak akan bertanding di kerusi Dun Kuala Kubu Baru di Selangor tanpa berunding dengan rakan-rakan sekutu BN telah dibidas keras Ketua Pemuda MCA Selangor Tan J. Sen. Memetik laporan sebuah portal, Tan sebagai membidas Zahid kerana membuat keputusan untuk BN tidak bertanding pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru tanpa perbincangan terlebih dahulu dengan rakan-rakan dalam gabungan itu. Katanya ia menunjukkan sikap angkuh dan kurang hormat Zahid terhadap parti bersekutu. Oleh itu, beliau mencadangkan supaya MCA bertanding secara bebas pada PRK Kuala Kubu Baru dengan tujuan untuk menang dan seterusnya menjadi pembangkang di Dun Selangor. Tambah Tan memandangkan kerajaan Madani gagal bertindak baru-baru ini dalam pelbagai isu. Jelas sekali pembangkang yang lebih kuat diperlukan untuk memperjuangkan hak masyarakat Cina baik di peringkat persekutuan maupun negeri. Tan seterusnya mengetengahkan pelbagai isu mengkritik Ahli Parlimen DAP dan adun mereka kerana didakwa gagal mempertahankan kepentingan masyarakat Cina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua majikan khususnya agensi kerajaan dan syarikat perbankan memberikan bonus raya kepada kaki tangan masing-masing. Beliau berkata langkah kerajaan yang memberi bantuan keuangan perlu dicontohi selepas mengambil kira kos sara hidup dan bebanan yang terpaksa ditanggung penjawat awam ketika ini. Menurut beliau, pertimbangan perlu diberi untuk pekerja-pekerja lain, ratusan ribu di bawah kelolaan kerajaan keseluruhannya supaya semua kaki tangan dapat sedikit habuan, meringankan beban mereka untuk menyambut Aidilfitri. Ini adalah termasuk bank-bank. Datuk Seri Anwar berkata arahan tidak boleh diberi kerana urusan mereka masing-masing, tetapi beliau hanya boleh beri kesaan. Semalam, media melaporkan Perdana Menteri mengumumkan bantuan khas Aidilfitri berjumlah RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata bantuan kewangan RM250 pula akan diberikan kepada pesara berpencen dan tidak berpencen. Pemuda PKR Wilayah Persekutuan mendakwa anggota Jawatankuasa PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi mempermainkan ayat Al-Quran ketika mengulas isu perkataan kafir di media sosial. Ia susulan tindakan anak Presiden PAS Abdul Hadi Awang itu menulis hantaran di Facebook berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul ya ayyuhal non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun adalah ayat daripada surah Al-Kafirun yang menerangkan berkaitan perbezaan antara sembahan dan ibadat orang Islam dan kafir. Ketua Penerangan AMK Wilayah Muhammad Azhar Salahuddin berkata, tindakan Khalid itu biadab dan tidak menghormati kalimah ayat suci Al-Quran.
Kata Azhar, sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri dan anak kepada Presiden PAS, beliau seharusnya lebih memahami sensitiviti umat Islam di Malaysia dan tidak menjadikan ayat Al-Quran sebagai modal politik murahan, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Katanya perbezaan pendapat harus diraikan dengan perbincangan lebih matang dan terbuka, berlandaskan ilmu, bukan mengambil kesempatan menukar dan mempermainkan ayat suci Al-Quran hanya untuk meraih keuntungan politik. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.